Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini kita bersama dengan kitab Syarah Hadis Bulughul Maram. Masih lagi dalam kitab As-Salah, bab Sifatis Salah. Hadis yang nombor 232. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tu dengar depan dia tak dengar, hujan lah. Okey. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. daripada Hudzaifah, yakni Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata, aku solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda tidak lalu dengan satu ayat rahmat, ayat yang cerita tentang rahmat, melainkan baginda berhenti dekat ayat tu dan baginda meminta, berdoa. Contohnya cerita tentang syurga, maka Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-jannah, as'aluka al-jannah. Jadi maknanya Nabi minta kebaikan ataupun rahmat tadi. Allahumma arhamni, boleh. Ketika kita sampai di ayat dan cerita tentang rahmat, dan bila Nabi sampai di ayat cerita tentang azab, Nabi akan minta berlindung daripada azab tersebut. Cerita tentang neraka ke apa ke, Nabi akan berlindung. Allahumma ajirni minha ke minan nar ke, tak kisahlah doa tadi kan. Jadi hadis ini anjuran untuk kita menghayati Al-Quran dan kita memahami makna-makna Al-Quran, sama ada kita orang yang membaca ataupun orang yang mendengar bacaan. Inilah dia bacaan yang memberi faedah dan memberi manfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillah minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkannya kepada engkau yang diberkati, supaya menghayatinya, ayat-ayatnya, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran tadi, dan supaya orang-orang yang bijak, yang pandai mengambil peringatan daripada ayat-ayat tersebut. Jadi ini tujuan utama lah diturunkan Al-Quran, adalah untuk kita memahaminya, dan kita menghayatinya, kemudian kita mengamalkannya, Al-Quran. Bukan setakat kita baca kemudian kita nakkan pahala saja, tak. Bukan setakat pahala. Satu huruf 10 hasanah. Satu huruf kan. Nabi SAW kata, la aqul alif lam mim harfan. Aku bukan kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kan?
Al-hasanatu bi'ashri amsalha, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10 ila adhafin kathirah, ila 700 dha'fin, kepada 700 kali ganda, ila adhafin kathirah, kepada gandaan yang banyak. Pahala ada satu huruf kan, satu kebaikan kali dengan 700 kali lagi pada banyak gandaan yang banyak, dapat pahala. Tapi matlamat utama Quran itu untuk kita fahami dan untuk kita amalkan, itu maksudnya. Baik, lagi pengajaran daripada hadis ini, anjuran untuk memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala ketika kita baca sampai ayat azab, cerita tentang walahum azabun azim ke, kita pun Allahumma fazna, tak kisahlah ya, tapi Allahumma ajirna min azab jahannam ke, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah ke, tak kisah, doa. Jadi dan begitu juga meminta rahmat kepada Allah, Allahumma arhamni ke, ya, ketika kita lalu di ayat rahmat. Dan ia adalah doa yang munasabah lah bagi satu ayat yang kita baca tu. Tak ayat kebaikan kita minta lah, ayat keburukan kita minta jauh dan perlindungan daripada keburukan tersebut. Kata Syekh di sini rahimahullahu ta'ala, sebahagian ulama mengatakan bacaan itu hanya untuk solat sunat, akan tetapi tidak ada tegahan untuk baca dalam solat fardu. Boleh kita baca dalam solat fardu doa tadi, ketika sampai pada ayat rahmat kita minta rahmat, bila ayat azab kita minta jauh daripada azab, boleh kita lakukan dalam solat fardu. Jadi apa yang sabit bagi satu solat, maka sabit bagi solat yang lain. Kalau sabit dia bagi solat sunat, maka dia juga sabit bagi solat fardu. Begitulah sebaliknya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul qiyam. Kata Aisyah, aku diri di belakang Nabi SAW pada malam qiyam, malam solat sunat, solat malam, solat sunat. Fakana yaqra' bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW baca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa dan juga surah Ali Imran. 3 surah solat sunat. Hai. Okey. Kita boleh buat lah tu. Nabi SAW ni buat macam ni. Aisyah solat di belakang Nabi SAW, dan perbuatan yang sama juga diriwayatkan oleh Hudzaifah, dan perbuatan yang sama juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, solat malam. Jadi sepatutnya kita orang yang ikut sunnah, yang faham sunnah ni, yang belajar sunnah ni, kita kena laksanakan lah solat malam ni kan. Baca panjang-panjang, bukan solat fardu, solat sunat. Tapi sebagai orang dia dah bagi aturan dah, kami minta jadi imam tempat kami, tapi baca setengah muka lah. Dia bagi apa nama, orang tahu apa, dia bagilah berapa ayat dah baca, berapa ayat dah baca. Itu imam tak kisah, dia ikutlah apa yang orang nak tadi. Kita Ramadan tak lama dah, cuba buat tengok. Kata imam, kita Ramadan tadi kita try tengok lah, 1 rakaat 5 muka surat. Try kan. Jadi apa salahnya? Orang berasa letih duduk, tapi jangan minum air, tak boleh lah, betul solat. Duduk boleh lah. Sekejap lagi berasa kemas lagi, bangun pula.
Sembahyang sunat kan? Bukan sembahyang fardu. Awak rasa tak larat nak berhenti, pergi tandas. Sekali lagi imam tak rukuk lagi, kita sambung pula. Apa masalah dia sembahyang sunat? Kau tak boleh buat Allah kami tu tua belakang. Zaman Nabi buat semua orang muda. Kan? Jadi try lah. InsyaAllah tak era punya. Boleh lah. Di Indonesia boleh buat. Indonesia kat mana? Jawa mana? Satu malam 30 juzu. Tak mati pun buat tu. Jadi try lah. Tapi kita puasa, buka puasa, janganlah bantai banyak-banyak. Kau puasa makan sikit-sikit lah. Kan? Minum air sikit-sikit sebab nak ambil tenaga ni. Boleh try Ramadan nanti insyaAllah. Berapa hari? 2 bulan lagi. Buat azam insyaAllah. 40 hari tuan-tuan. Azam. Ni pahala ni kan. Cari imam yang betul-betul hafiz 30 juzuk. Kami nak baca insyaAllah. Kita try tengok kan. Boleh lah. Baca cari sedap sikit baca. Orang baca sedap ni kita lah rasa kita orang apa kita boleh ni orang apa dia memberi kesan jugalah begitu. Kalau solat fardu janganlah. Solat sunat boleh banyak-banyak. Dan Nabi SAW buat ni 3 surah. Sehingga sahabat tu kata apa? Abdullah bin Mas'ud, laqad hamamtu bisu. Aku rasa nak buat tak elok lah. Apa dia buat tak elok? Aku nak tinggal Nabi SAW sembahyang seorang. Nabi bukan ajak dia sembahyang pun. Nabi tak ajak pun dia solat pun. Nabi solat seorang-seorang. Jadi dia main ikut belakang. Ikut kalau sahabat ikut sebelah lah kan. Kalau lelaki ikut sebelah lah. Kalau perempuan ikut belakang. Jadi sini Aisyah dia ikut Nabi SAW. Qumtu ma'a Rasulullah Lailatul Qiyam. Fakana yaqra'u bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. 3 surah. Berapa ratus ayat? 286 jemput 200 jemput. An-Nisa apa? Kat suri oi, 700 ayat. Kan? Nanti dia. Boleh. Solat sunat. Kita berasa letih. Duduk. Boleh. Buatlah. Sembahyang sunat. Tak apa. Sembahyang fardu tak boleh lah. Kan? Sebab tu Nabi larang imam baca panjang-panjang solat fardu. Solat sunat tak apa. Kalau kita puasa tak larat, kita berhenti balik tidur tak apa. Sambung main tak habis lagi, sambung balik. Tu imam tak habis lagi sembahyang, sambung balik, tu tak bersalah. Solat sunat. Bukan nak kena berhenti bagi salam. Tak larat Assalamualaikum. Berhenti. Tak payah berhenti macam tu lah. Itulah cerita dia kan. Dia bulan, kita kata bulan Ramadan ni bulan kemeriahan dengan ibadah. Kan? Sebab tu dia pun menjerit-jerit nak bagi meriah. Kan? Yang tak sunnah dia pun buat, yang sunnah dia tak buat. Sunnahnya baca panjang-panjang lah. Tu sunnahnya. Qiyamul Lail. Dia. Tapi kalau kita boleh buat ni hebat lah. Juga nak cerita kata aturan bacaan surah ni tak sebenarnya ikut aturan. Sebab An-Nisa dengan Ali Imran dulu baru An-Nisa kan. Jadi di sini dia baca Baqarah, kemudian dia baca An-Nisa, kemudian dia baca Ali Imran. Tak kisahlah baca surah ni dulu ke, tak kisah, boleh belakang. Berdasarkan mana? Berdasarkan hadis ni lah. Nak ceritanya kata Aisyah radhiyallahu anha, wala yamuru bi ayatin fiha istibsyar. Nabi tak lalu dengan satu ayat yang padanya ada berita gembira, melainkan Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla kan, tentang khabar gembira tersebutlah. Ni. Jadi solat panjang ni solat sunat lah. Kan? Kemudian kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang ambil manfaat daripada Al-Quran. Dalam kitab dia Al-Fawaid dia kata, "Idza aradta al-intifa' bil-Quran", apabila kau nak ambil manfaat daripada Al-Quran. Ini bagus ni. Dia punya pernyataan dia bagus di sini.
Dia kata kalau kau nak ambil manfaat dengan Quran, fajma' 'inda tilawatihi wa sama'ihi qalbaka. Dia kata himpunkan hatimu, jaga hatimu, pegang hatimu, tahan hatimu ketika engkau membaca dan ketika engkau mendengarnya. Maksud dia apa? Kita menghayati, kita baca Quran tadi sekali dengan kita faham makna, sekali dengan kita mentadabburinya. Maksudnya baca dan dengar sekali dengan hati kita. Maksudnya bukan kita baca dalam keadaan kita khayal ataupun kita dengar dalam keadaan kita khayal. Khayal, tak tahu ke mana. Imam baca surah apa pun kita tak ingat lah. Jadi makna dia kata wa alqi sam'aka, tadahkan telingamu, tadahkan pendengaranmu. Wahdhur hudura man yukhatib bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Maka hadirkanlah hati kamu seolah-olah kamu ni sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala yang Allah cakap dengan kamu dan kamu mendengarnya. Seolah macam tu. Jadi benda ni semua memerlukan kepada latihan lah. Latih kan. Dan usaha jihad. Ini dia panggil jihad. Ya. Jadi kenapa? Kerana ayat-ayat Al-Quran ni adalah Allah Ta'ala bercakap dengan kita melalui lisan Rasulullah SAW. Ayat Quran ni Allah bercakap dengan kita. Allah nak beritahu dekat kita, Allah nak suruh kita, Allah nak ingatkan kita daripada bahaya sekian-sekian. Melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb." Sesungguhnya pada demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang dia tu ada hati. Maksudnya hati dia hadir ketika dia membaca Al-Quran tadi. Dia menghayatinya. Ini dia. Jadi bila maksud dia baca Quran sekali dengan penghayatan, maka waktu tu dia panggil dia boleh menerima apa yang Allah sampaikan kepada dia. Hati yang faham apa yang disebutkan tadi. Ataupun Allah kata alqas sam'a, yakni dia pusatkan pendengaran dia pada apa yang dia dengar daripada kalam Allah. Wa huwa syahid, yakni syahidul qalb, hati dia maknanya menghayati, bukan dia lalai lah, bukan hati yang lalai ketika baca Al-Quran. Jadi Allah dia kata fa idza hasala al-mu'athir wa huwa al-Quran. Jadi bila Quran tadi yang kita baca dia boleh memberi kesan kepada hati kita yang hidup, dan padanya terdapat syarat. Apa dia syarat tadi? Iaitu kita mendengar betul-betul. Maka tertegahlah, dia kata ternafilah mani', iaitu tegahan, maka terhasillah manfaat. Bila hati kita hidup, kita menghayati, kan? Dan kita mendengar betul-betul, maka kita akan dapat manfaat lah daripada Al-Quran tadi. Tadi kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis yang seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah, ketahuilah sungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk ataupun dalam keadaan sujud. Waktu rukuk, waktu sujud haram baca Al-Quran, tak boleh. Kan? Adapun waktu rukuk, fa'azimu fihi ar-rabb, kata Nabi sallam, ketika rukuk maka agungkanlah padanya ar-rabb, yakni Tuhan azza wa jalla. Wa amma sujudu, adapun pada waktu sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka yakinlah bahawa akan diperkenankan permintaan kamu, permintaan kita ketika sujud tadi, doa. Waktu rukuk agungkan Tuhan, waktu sujud mintalah. Hadis riwayat Muslim.
Jadi jelaslah yang pertama tadi cerita larangan bacaan Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Sama ada dalam solat fardu ataupun dalam solat sunat. Ya? Larangan ini daripada siapa? Daripada Allah Tabaraka Ta'ala lah. Ya? Maksudnya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul dilarang, maka bila Rasul dilarang, maka umat dia juga dilarang. Nabi kata, nuhitu, aku dilarang. Bila mana kata aku dilarang, umat aku pun dilarang juga, tak boleh buat untuk baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi larangan ini adalah larangan yang haram lah. Okay? Melainkan di sana ada ulama yang mengatakan, atau kebanyakan ulama mengatakan larangan itu adalah litanzih, yakni larangan makruh. Dia berkata tidak tahrim lah. Ya, mungkin dia berjumpa qarinah yang memalingkan daripada tahrim kepada makruh tu. Wallahu alam. Kemudian disebut dalam kitab Syarah Iqna', dia kata di sini dimakruhkan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kenapa? Kerana dalam keadaan tu keadaan kita menghinakan diri kita. Menghinakan diri. Jadi dalam keadaan menghinakan diri, tak bolehlah nak baca ayat yang mulia. Ayat Al-Quran. Itu di antara hikmah lah. Kenapa? Al-Quran ni asyraful kalam. Kalam yang mulia. Tak boleh dibaca dalam keadaan kita ni menghinakan diri kita. Itu rukuk dan sujud. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang wajib kita mengagungkan, membesarkan Ar-Rabb Jalla wa'ala ketika rukuk, dan pengagungan Allah Ta'ala dengan lafaz yang diajarlah oleh Nabi SAW, sebagaimana disebut dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud daripada hadis Uqbah bin Amir, katanya, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat ni kan, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, dalam surah Waqi'ah ayat 96. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah at-tasbih itu pada rukuk kamu. Ya, bila turun ayat ni, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung, dengan mensucikan nama Tuhanmu yang agung. Ini subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dia. Begitu juga dalam keadaan sujud. Sama juga hadis tadi, Nabi kata ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia pada sujud kamu. Apa nama? Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sujud. Yang wajibnya sekali ialah subhana rabbil azim. Ini menurut satu qaul pendapat ulama bahawa ia wajib, dan sebagian ulama kata sunat kita baca tasbih ni kan. Dalam mazhab Syafi'i kita sunatlah. Tapi kalau ikut dalil tu, dalil maknanya perintah, nampak zahirnya menunjukkan wajib. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak baca rugilah. Kalau orang kata sunat pun kan, rukuk tak baca apa, padahal ada bacaan dia, tiba-tiba tak baca, rugi ya. Kalau mengikut qaul yang kata sunat lah. Baik. Jadi ketika rukuk, ketika sujud, subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh. Dan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi maknanya dia kata kesempurnaannya 3 kali lah kita baca, dan paling banyak dibaca oleh imam, dia kata 10 kali ya. Kalau imam nak baca banyak, baca, dia kata 10 tasbihat, 10 kali tasbih. Tapi kalau ikut yang 3 tu afdal lah kan. Afdal tu maknanya supaya apa, tidak panjang sangat sujud sampai di belakang ada orang macam-macam kan. Bukan dia solat seorang, dia jadi imam, orang di belakang tu macam-macam kan. Itu dia. Kemudian kalau ikut Syekh di sini, dia kata wajib lah. Subhana rabbil azim wajibatun fi ruku', dia kata
wajib dalam rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wajib dalam sujud. Ya, tapi maknanya kalau dia kata wajib, maka sujud sahwi ya. Kalau orang kata wajib, dia kata wal wajibu yasqutu bis sahwi wa yujbiruhu sujudus sahwi. Kalau orang kata wajib, maka dia sujud sahwi lah kalau dia terlupa. Tapi kalau orang kata sunat, tak ada apalah. Ada khilaf di sini lah. Ya, khilaf yang ada padanya kelonggaran lah. Begitu. Baik, huraian dia akan datanglah nanti insya-Allah. Jadi al-afdal, yang paling afdal ketika sujud ni, ketika kita solat seorang-seorang lah, bukan kita jadi imam lah maknanya, ya, kita panjangkan doa ada dalam sujud tadi lah, kerana waktu tu waktu yang mustajab lah. Sebab ada hadis yang sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, ada riwayat Muslim. Okay? Maknanya yang paling hampir seorang hamba itu kepada Tuhannya adalah dalam keadaan sujud, ada riwayat Muslim. Tapi ni kalau kita solat seorang-seorang lah, ataupun kita solat sunat, solat fardu tak lah. Jadi begitu juga makmum. Sebagai orang dia tak tahu lah, dia salah faham ke apa ke, kan? Imam dah duduk dah tahiyat akhir ke, ataupun imam dah naik ke rakaat seterusnya, dia duduk sujud lagi, kan? Dia nak berdoa lagi sujud. Ini salah, kan? Ni akhta al-musallin, kesilapan orang yang solat. Dia nak berdoa banyak lah sujud. Imam dah pergi ke rukun yang lain dah, imam dah separuh dah tahiyat, dia duduk doa lagi sujud. Ini salah, jangan buat macam ni. Ada orang kat masjid buat benda ni kan, dah dia sujud tu tak kena sunnah dah. Sujud tu macam anjing lah, menghamparkan tangannya, kan? Sujud dia angkat tangan daripada lantai, kan? Siku ni dia angkat, dia rapatkan siku sebab mungkin sedap kot, mungkin selesa, rasanya selesa kot, mungkin boleh lena kan. Itu satu kesalahan dia. Kesalahan yang kedua, sujud lama-lama makmum. Kenapa? Kerana nak berdoa tadi. Ini salah. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qiraatul Quran afdalu min adz-dzikir. Baca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Wa dzikru afdalu min ad-du'a. Zikir lebih afdal daripada doa. Wa qad yakunu asy-syakhs yuslih dinahu 'ala al-amal al-mafdhul dun al-afdal. Dia kata barangkali seseorang hamba itu dia boleh mengislahkan agama dia, kan? Di atas amalan yang kita panggil al-mafdhul. Mafdhul ni zikir. Dengan zikir dia boleh buat zikir banyak. Umpamanya ataupun dia buat doa banyak daripada zikir. Sebab dia yang paling afdalnya baca Quran, lepas tu zikir, lepas tu doa. Tapi dia suka doa banyak. Mungkin dengan banyak dia berdoa tadi, dia boleh mengislahkan diri dia. Yang di sini, maka bagi diri dia tu itu yang afdal. Pada bagi diri dia itulah yang afdal. Tengok mana yang kita rasa kita lebih rasa nak buat. Baca Quran ke, zikir ke, doa. Tapi pada waktu tu kita rasa doa ni, kita nak berdoa suul ni, kita doa banyak-banyak, lebih banyak pada zikir. Itu afdal untuk diri dia waktu tu. Itu maksud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kalau Imam Ahmad mazhab Hanbali, dia mengatakan bahawa tasbih dalam rukuk dan sujud tu wajib. Dia kata min wajibatis salah, perkara yang wajib dalam solat. Perkara wajib ni kalau tinggal dengan sengaja batal. Kalau lupa sujud sahwi. Ini mazhab Hanbali lah. Kalau mazhab Syafi'i tak ada masalah lah, sunat. Kan? Mazhab Syafi'i dia kata sunat. Gitu. Baik. Jadi sekurang-kurangnya sekali. Dia kata yang wajibnya sekali, dia kata. Kalau lebih tu sunnah lah. Apa dia dalil dia yang dia kata wajib ni? Dalil yang dia kata wajib ni maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Muslim rahimahullah an Hudzaifah daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, adalah Nabi SAW menyebut dalam rukuknya, membaca dan rukuknya, subhana rabbiyal azim. Dalam Sunan Abi Daud juga disebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Satu riwayat kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud daripada Uqbah bin Amir, katanya, ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, turun ayat ni surah Al-Waqi'ah ayat 96, kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum, naklah kamu semua jadikan ia pada rukuk kamu. Nabi suruh. Bila suruh ni dilalah ala al-wujub, perintah, dalil kata wajib. Sebab tu Imam Ahmad kata wajib, ya. Kemudian Nabi kata jadikanlah ia pada sujud kamu. Dia baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini mazhab Ahmad je lah. Bila 3 mazhab lagi semuanya sunat ya, bukan wajib. Ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, semuanya adalah mustahab, yakni sunat je, bukan wajib. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tasbih, rukuk dan sujud dan permohonan keampunan adalah sunnah, laisa biwajibin, bukan wajib. Dan ia adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Kalau Syekh ni yang menulis kitab Tawdihul Ahkam ni, dia bermazhab dengan mazhab Hanbali, maka dia kata wajib lah, kan? Tasbih ni wajib ke sunat ke, kita buat dapat pahala, kan? Pasal apa kita tak buat? Kita duduk rukuk sujud, tekan duduk diam, rukuk diam, sujud diam, baca lah, kan? Gitu. Sebab kita solat, kita nak pahala, solat kita nak yang terbaik, takkan solat cincai-cincai, kan? Itu dia. Baik, hadis yang seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallam membaca dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, selain daripada subhana rabbiyal azim, selain daripada subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan kepujian bagimu ya Allah, ampunkanlah bagiku. Maknanya boleh baca dalam rukuk, boleh baca dalam sujud. Jadi ada doa subhanak, pendek ya kan, kita boleh hafal pun, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dia. Baik. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad dia sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, lamma nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ni, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila akan datang pertolongan Allah Ta'ala dan kemenangan. Ayat ni surah An-Nasr tu ayat 1. Bila turun ayat tu, kana yukthiru an yaqula idza raka'a, Nabi SAW banyak baca bila Nabi rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli 3 kali. Pasal apa? Pasal ayat ni cerita pasal ajal Rasulullah SAW sudah hampir. Sebab apa? Sebab agama Islam dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata, innahu ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu. Sesungguhnya ini adalah ajal Rasulullah SAW
Allah Ta'ala sampaikan kepada dia. Jadi maknanya idza jaa nasrullah, datang pertolongan Tuhan kau, kan, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon keampunan, mohonlah keampunan. Nabi membacalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli thalathan, 3 kali. Jadi zikir ini dianjurkanlah ketika rukuk dan ketika sujud bersama dengan subhana rabbiyal azim, dengan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Boleh kita baca lah. Zikir Nabi SAW baca sebagai mentafsirkan bagi ayat itulah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sebagai takwil bagi Al-Quran, tafsir. Sebab tak boleh baca Quran ketika rukuk sujud, maka Nabi takwilkan, tafsirkan dia menjadi doa, ya, ubah jadi doa, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, Maha suci engkau ya Allah, dan kepujian, segala pujian bagimu, milikmu ya Allah, ampunkanlah bagiku. Itu dia. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Innahu yata'awwalul Quran, adalah Nabi SAW mentakwilkan, yakni mentafsirkan Al-Quran. Takwil di sini makna tafsir. Takwil makna dia tafsir. Kalau takwil yang salah itu adalah takwil sarful lafzi an ma'nahu bighairi dalilin yaqtadhihi. Itu maknanya takwil yang dilaranglah, memalingkan makna daripada makna asal dia tanpa dalil yang menunjukkanlah. Itu takwil yang batil lah. Ada takwil yang sahih iaitu tafsir. Mana dia tafsir? Hadis muttafaqun alaih. Jadi zikir ni yang dipanggil fi ghayatil munasabah, pada keadaan yang amat sesuai lah, kerana padanya ada at-tadhallul, menghinakan diri kita dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan dan segala keaiban, dan mengisbatkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas semua tu, selepas menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, mengisbatkan segala kepujian bagi Allah, segala pujian bagi Allah, selepas semua tu kita minta pula kepada Allah keampunan. Ini dah, ya, dalam keadaan rukuk dan sujud. Jadi zikir yang semua disebutnya adalah zikir yang disunatkan, bukan wajib lah. Tapi yang disyariatkan dengan ijma' adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang tadi ketika rukuk, yang kedua ketika sujud. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan kitab-kitab sunan yang lain, daripada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia kata innahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Hudzaifah dia solat, dia pernah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi, Nabi sebut dalam rukuk dia subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Ataupun tambahan di belakang itu wa bihamdih. Jadi hadis ini menunjukkan tentang sebutan tentang segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, subhana rabbiyal azim, yakni dzil quwwah, yang memiliki segala, maha memiliki segala kekuatan, kerajaan, keagungan, ya. Jadi maknanya bila ada sifat-sifat ni, kita faham tentang sifat-sifat ni, maka kita akan rujuk kepada Allah Ta'ala untuk bertawakal kepada Allah lah, berserah diri kita kepada Allah, dan kita beriktimad ke atasnya, berpegang ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pergi kepada selain Allah lah, memohon pertolongan, bantuan, kan.
takut, tawakal, kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan berpaling kepada selain Allah. Tidak ada kekuatan yang boleh menandingi kekuatan Allah. Yang mana kekuatan lain itu semuanya adalah makhluk. Jadi kalau kita betul-betul menghayati tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, jadi kita tak takut apa-apa lah. Macam para mujahidin yang ada berperang, kan, dengan penuh keimanan. Kalau kita tengok dari sudut persediaan bala tentera, boleh menang. Ya, sebab tu kata sahabat radhiyallahu anhu, kita memerangi mereka, kata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sungguhnya kita perangi mereka bukan kerana kekuatan bilangan tentera dan persediaan senjata, tetapi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, bila ada iman, bila ada takwa, penghayatan terhadap akidah yang benar, maka siapa boleh challenge dia? Kenapa? Kerana bantuan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah tolong, siapa boleh lawan? Tengok yang berlaku sekarang kan, para mujahidin yang perang tu, hanya 2 bulan tu. 2 bulan dengan bala tentera yang dahsyat, kan, bantuan datang dengan kita peluru lah, tentera mereka hantar lagi, tentera mari kan, mereka duk mari bantuan lagi apa semua. Bulan lah, 2 bulan lebih lah. Tengok ini siapa yang bantu ni? Bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Kerana keyakinan, ketakwaan, keimanan. Bukan persediaan kekuatan. Tapi kalau kita kata kalau kita tak ada iman, tak ada takwa, sama-sama tak ada iman, tak ada takwa, 1 hari je dia pun habis. 1 hari je. Internal awal dengan persiapan, kelengkapan perang yang dahsyat, yang teknologi moden ni. Ini kita tengok bukti yang nyata Tuhan tunjuk kepada kita kan. Itulah di samping doa-doa kaum muslimin di serata dunia kan, doa kita. Sebab disarankan kita ni berkunut nazilah. Kunut nazilah lah tiap-tiap sembahyang fardu. Ya, masjid surau, tapi masjid kita subuh lah. Sebab subuh dia doa kunut. Tak ada kunut subuh tak buat juga kan. Dia buat 5 waktu kalau kita solat berjemaah surau ke. Baca panjang, baca pendek tak apalah, hafal lah sikit kan. Kunut nazilah ni sunnah. Tapi baca surah Abang ni Pahang dia suruh berhenti lah, sebab dia kata apa, sebulan dia Nabi buat dia berhenti. Ni apa benda ni kan? Faham hadis kok mana ni, buat macam mana kan? Jadi dia kata Nabi buat sebulan, Nabi berhenti. Jadi pada sebenarnya kunut nazilah ni kita berhenti bila dah habis musibah nimpa, kita berhentilah kan. Jadi Nabi nak kunut nazilah lagi apa, puak-puak tu masuk Islam apa semua, nak melaknati kabilah-kabilah yang bunuh para sahabat tadi kan. Jadi kunut nazilah kita buatlah berterusan lah, 5 waktu sehari semalam, sembahyang fardu. Doa untuk saudara kita se-Islam. Kita dah tak boleh nak tolong apa-apa. Tolong duit pun kadang-kadang sampai, tapi harap-harap sampai lah, insyaAllah harap sampai kan. Tak kisahlah sampai sikit pun, RM10 sampai RM7 pun tak barang kan. Jadi macam tu. Lepas tu doa, kita doa insyaAllah Allah makbul doa kita kan, doa dengan ikhlas. Itu baik. Itu penting penghayatan tadi kan. Solat kita tadi kita baca subhana rabbiyal azim. Apa makna subhana rabbiyal azim? Maha suci kan, Tuhanku yang maha agung. Jadi keagungan, apa dia maksud dia, konsep bagi keagungan ni kita faham sendirilah. Kata Allah Ta'ala maha agung ni, suci daripada segala sifat kekurangan, segala sifat aib, maha suci dia kan. Jadi maknanya bila kita tahu dia maha agung, dia maha kuat, maha perkasa, kita nak minta pada siapa lagi? Pada dia lah. Maka dia akan datangkan pertolongan dan bantuan. Allah kata ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa bantuan dan pertolongan Allah itu dekat. Walaupun ramai yang dah mati, ramai mati. Jadi mati itu insya-Allah lah, biiznillah taala mati syahid lah. Gitu.
Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Adalah Rasulullah apabila bangun untuk melaksanakan salat, Nabi bertakbir. Dan ketika Nabi bangun berdiri betul Nabi takbir, yakni takbiratul ihram. Rukun salat. Thumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian Nabi bertakbir ketika rukuk. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian Nabi kata sallallahu sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Yani hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', ketika Nabi bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Nabi kata dalam keadaan Nabi berdiri, Rabbana walakal hamdu, Tuhan kami dan bagi Engkau segala puji. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian Nabi bertakbir ketika Nabi nak sujudlah, ketika dalam keadaan sujud, pergerakan. Mula pergerakan tu sampai habis sujud tu Allahu Akbar. Sampai sujud Allahu Akbar kan. Mula gerak tu sama dengan mula sebutlah Allahu Akbar, gitu. Kemudian summa yukabbir hina yarfa'un, kemudian Nabi bertakbir Allahu Akbar ketika duduk di antara dua sujud. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian setiap pergerakan, perpindahan daripada rukun ke rukun, Nabi bertakbirlah Allahu Akbar. Wa yukabbiru hina yaqum min itsnain ba'dal julus. Kan selepas 2 rakaat kan? Selepas 2 rakaat tu, rakaat yang kedua dan yang ketiga tu bertakbir juga Allahu Akbar. Hadis muttafaqun alaih. Jadi angkat tangan tadi maksudnya takbir di sini, kalau takbir untuk ihram kita mengangkat tangan kan, ketika kita nak rukuk kita angkat tangan, yang tidak kita angkat tangan. Kemudian masa ketika bangun daripada rakaat kedua menuju ke rakaat yang ketiga kita angkat tangan. Betul seterusnya. Kemudian hadis muttafaqun alaih. Hadis menunjukkan bahawa disyariatkan takbirat al-intiqalat, takbir perpindahan di antara segala rukun, kecuali ketika i'tidal lah. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Sebahagian ulama ataupun kebanyakan ulama mengatakan bahawa ucapan sami Allahu liman hamidah ini hanya khusus bagi imam dan orang yang sembahyang seorang-seorang, tidak bagi makmum, kerana itu bukan sesuai bagi hak makmum, kata kebanyakan ulama lah. Tapi kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Sifat Solat Nabi SAW, dia kata imam baca, makmum pun baca. Sebab apa? Hujah dia hadis yang sama juga, hadis yang Nabi SAW sebut, hadis dalam Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu kata Rabbana walakal hamdu, kan, Tuhan kami dan bagi Kau segala puji. Hadis ni okey, Syekh Al-Albani rahimahullah dia kata apa, hadis ni tidak menafikan lafaz tasmi' bagi makmum. Sebab asal kalau kita baca sembahyang seorang-seorang pun kita baca sami Allahu liman hamidah, imam, makmum dan munfarid, dia kata. Jadi mana ada nas, bagi tahu mana datangkan nas yang mengatakan bahawa dia khusus untuk imam dan munfarid saja, makmum tidak. Mana nas? Sedangkan nas yang disebut di sini, Nabi kata hendaklah kamu baca Rabbana walakal hamdu. Nabi SAW tidak menafikan lafaz tasmi' bagi
makmum. Ini Syekh dia bantah mereka ulama yang mengatakan bahawa khusus bagi imam tidak makmum, kerana lafaz hadis itu juga. Jadi khilaf berlaku dalam faham hadis yang sama. Hadis yang sama. Hadis yang kata bila imam kata sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu kata rabbana walakal hamd. Okey. Jadi orang yang kata ni untuk sami Allahu liman hamidah ni hanya untuk imam saja. Jadi satu kelompok dia kata pula tak. Di sini mana ada penafian bahawa makmum tak boleh kata. Kalau ada penafian, barulah kita boleh tinggalkan sami Allahu liman hamidah. Sebab asal dalam solat ni kita nak i'tidal, kita baca sami Allahu liman hamidah. Itu asal dia. Khilaf. Tak apa. Nak buat tak buat, masing-masing kita tahulah dalil dia. Macam sahabat kita lah, selepas rukuk sami Allahu liman hamidah, tak tangan di dada kan. Jadi maknanya khilaf kefahaman. Baca apa? Ya baca. Kalau saya buat macam tu. Saya jadi makmum, imam saya sami Allahu liman hamidah, saya pun sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Saya ambil qaul yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sifat solat dia lah. Jika orang tak nak baca, dia baca rabbana walakal hamd, dia baca. Sebab dia jadi makmum, dia tak nak baca sami Allahu liman hamidah. Jadi dia panggil ada keluasan lah di sini kan. Ada keluasan. Yang penting kita tahu. Okay? Kita tahu. Ada qaul macam ni, ada qaul macam ni. Gitu. Baik. Dan pegangan kita tak sama. Kadang orang ni dia pegang macam ni. Ini pegang macam ni. Yalah macam Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Tok Guru dia pun tak sama pendapat. Masing-masing. Itu dah dia. Sebab dalil dilalah dia panggil qat'i dhanni subut kan, bukan qat'i dilalah. Al-Quran tak boleh nak khilaf lah. Hadis mesti lagi ada perbahasan. Tak satu hadis tu faham macam-macam. Faham kata wajib, faham kata sunat, faham kata haram, faham kata makruh. Itu. Kemudian kalau Syekh di sini dalam kitab ni rahimahullah, dia berpegang kepada itulah, maknanya sami Allah liman hamidah itu hanya untuk makmum, untuk imam saja, tidak makmum. Dia itu untuk imam dan munfarid. Munfarid ni orang sembahyang seorang lah, tidak untuk makmum, dia kata. Wallahu a'lam. Kemudian ini cerita pasal takbir. Hadis ni sebut pasal takbir. Takbir sebutan Allahu Akbar itulah. Kan daripada takbiratul ihram hinggalah kepada perpindahan daripada rukun kepada rukun yang seterusnya. Kemudian dan cara takbir itu disebut di sini bainal ibtida' intiqal wal intiha. Maksudnya kalau daripada rukun ke rukun tu Allahu Akbar tu bila kita mulalah Allah, bila sampai ke rukun seterusnya baru kita habis. Allahu Akbar kan, daripada awal bergerak tu. Bukan Allahu Akbar. Tak. Bukan Allahu Akbar, tak, tapi mana kita Allahu Akbar. Begitu. Baik, ni cerita, kalau cerita fiqh ni, cerita fiqh ni suatu benda yang amat luas lah. Nak cerita tentang khilaf, tentang apa. Jadi panjang cerita lah kan. Kita cerita ringkas, kita baca, kita ringkas ya. Kita nak beritahu benda tu ada. Itu dia. Jadi di sini ada khilaf sedikit, perbezaan pendapat antara ulama, yang mana ulama ijma' semua sepakat tentang takbirat tadi, ada takbir intiqal. Takbirat intiqal ni memang adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Gitu. Karena Nabi SAW bertakbir dan berterusan di atasnya. Dan Nabi kata idza kabbara fakabbiru. Bila imam kata Allahu Akbar, kamu pun katalah Allahu Akbar.
Cumanya ulama ni berselisih pendapat tentang wajib ataupun sunat. Kalau Imam Ahmad dan jumhur atau kebanyakan ahli hadis, dia berkata wajib. Takbir tadi. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar kan. Kalau Syekh Al-Albani dalam kitab sifat solat pun dia kata wajib lah begini sebab dia mazhab Ahlul Hadis. Okey. Kemudian dan Nabi SAW berterusan atas melakukannya. Nabi tak pernah tinggal. Dan Nabi kata solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun Abu Hanifah, Malik, Syafi'i rahimahullahu jami', mereka mengatakan ia hanyalah sunat ataupun mustahab lah, bukan wajib. Berdasarkan hadis musik salatahu. Mana ada seorang yang semayang salah tu kan, Nabi ajar dia A to Z. Tak disebut benda-benda ni. Kan? Nabi tak sebut benda ni, maknanya hadis tak wajib lah. Yang wajib Nabi ajar orang salah solat tu. Silat dalam solat. Nabi kata kan, Nabi kata irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Pergi solat, kamu tak solat. Dia sampai 3 kali dia buat kan. Tak betul semua, tak betul. Nabi ajar buat begini kan. Sampai salam. Ada berkata nak tengok yang wajib, yang rukun, tengok solat kawan tu lah. Kalau tak ada disebut di sini, maka hak lain semua sunat lah. Itu khilaf di sini. Kata An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, Imam dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan selainnya, takbir dalam solat ni, selain dari takbiratul ihram, sunat lah. Takbiratul ihram tu rukun. Hak lain semua sunat dia kata. Okay? Bukan wajib. Menghimpunkan di atas sebagai menghimpunkan di antara hadis. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama lah. Tapi pendapat yang pertama itu lebih ahwat, lebih selamat lah. Yang kata wajib tu lebih selamat lah, itu je. Ya, takbir setiap kali nak pindah ke rukun yang seterusnya, insya-Allah. Ada yang seterusnya kita akan sambung lagi lah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Muslim idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu boleh baca? Rabbana lakal hamdu boleh baca, Rabbana wa lakal hamdu boleh dua-dua. Sebenarnya Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana wa lakal hamd boleh dua. InsyaAllah kita sambung lagi lah akan datang. InsyaAllah ada soalan malam. Kalau sengaja batal solat lah. Kalau sengaja dia mendahului imam, batal solat. Kalau tak sengaja, itu mula imam tadi. Yang tak sengaja batal solat. Mendahului imam. Gitu. Jadi imam rukuk baru kita rukuk, jangan kita rukuk sekali dengan imam. Jangan rukuk dan sujud bersama dengan imam. Sebab makmum ni maknanya tabi', yang mengikut. Ya. Jadi maknanya kita ikut, bukan kita sama dengan imam. Imam Allahu Akbar dan rukuk baru kita Allahu Akbar rukuk. Imam i'tidal baru kita i'tidal. Dia nak lawan race dengan imam. Kan? Race. Sekali dengan imam sujud i'tidal kan? Tak boleh lah macam tu. Jadi kita berhati-hatilah, perhatikan solat kita. Rugi lah solat penat saja. Kan? Mana kita pengikut, imam diikut. Jangan sama dengan imam. Bagi imam turun, bagi sampai tempat dia dulu. Baru kita pula. Itu maksud kita. Ya bang. Dia rukuk. Tu nak buat macam mana? La yukallifullahu nafsan. Kita duduk belakang jauh kan, soft, tak nampak imam kan. Itu nak buat macam mana bang? Kan, tak boleh nak buat-buat dah. Allahu Akbar tu kita tahu dah. Allahu Akbar tu dia selesai dah. Kan? Kan? Kita pula. Gitu. Ya. Dalam solat fardu. Okey. Nak baca selepas Al-Fatihah 3 surah. Boleh, tak ada masalah.
Betul, tak ada masalah ayat Quran. Ayat Quran dia nak baca. Jangan baca hadis, hadis batal solat. Ya, tak kisah. Ya, ada sahabat yang dia baca qul huwallah ya. Semua sembahyang dia qul huwallah. Sampai orang mengadu kat Nabi SAW kan. Nabi kita tanya dia, apa sebab dia baca qul huwallah? Dia kata aku suka. Aku suka. Qul huwallah ni cerita pasal sifat Allah. Nabi kita beritahu dia Allah suka kat dia. Macam tu. Allah Ta'ala alam sahab. Ya. Imam tasyawal. Tunggu je lah imam. Kita dah habis selesai, kita dah baca. Kita selesaikan bacaan kita, imam tak habis. Kita tunggu dia. Pada tak. Kita habiskan apa yang kita baca. Tahiyat tadi kan. Gitu. Ya. Yalah doa. Boleh. Tapi janganlah imam bagi salam lah, kita lambat tak habis-habis kan. Imam bagi salam, kita pun bagi salam sampai imam bagi salam. Tapi kadang-kadang imam dia tak baca, tak terasa dia tak baca pun no. Doa-doa kan, rasa-rasa lah kadang-kadang tak baca kan. Tapi ada macam-macam lafaz doa selepas tasyahud tu kan. Ada panjang, ada pendek. Okay. Doa yang terbaik yang warid daripada Nabi SAW lah. Ya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Di antara dia Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri. Ada beberapa lafaz yang warid daripada Nabi SAW lah. Boleh tengoklah sifat solat, doa yang Nabi baca. Sebab doa yang Nabi baca ni doa jami'. Tapi doa jami' ni maksudnya doa ringkas tapi padat, merangkumi segala sudut. Itu yang terbaik lah. Yang sunnahnya satu ya, pelbagai kan, jangan himpunkan. Sebab Nabi Islam buat kadang ni, kadang yang tu, kadang yang ni, kadang yang tu. Bukan Nabi himpun satu semua sekali dalam satu tempat lah. Tak lah. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.